bincangkan last week. Kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Okey, sekejap Okey. Thank you, Anna. Okey. Struktur pasaran, asas kepada teori Elliott Wave. Jadi kita akan pergi kepada amat basic dahulu hari ini, benda-benda yang asas dahulu. Basic dia, struktur pasaran terdiri daripada dua. Itu je, trending ataupun adalah pergerakan sideway. Itu je. Trending terbagi kepada dua. Sama ada kita panggil sebagai bullish trending ataupun bearish, dan satu lagi sideway. Sifat dia, bila kita katakan dia trending, di sinilah kenapa saya nak tekankan something lah kepada mereka yang menggunakan CRS. Kalau anda menggunakan CRS, sebab satu struktur tu dia ada banyak candle. Okey, anda nampak satu engulfing kat sini, dekat sini ada satu support di belakang ni punya support. Okey. Minggu ni kita cerita pasal ni Sunbi, pasal apa? Pasal struktur. Nak marah apa struktur? Okey, jadi bila kita katakan trend lah, buka benda yang paling asas. Anda pergi kepada mana-mana buku mengenai technical analysis. Trend adalah siri pergerakan. Anda masuk kepada Dow teori. Teori Dow, apabila kita ada satu trend reversal, pengakhiran trend dan trend reverse, dia hendaklah bersiri. Dia hendaklah pergerakan bersiri. Kita ada down. Okey. Turun, naik, turun, naik balik dan dia break. Pada waktu ini, Dow, kita ada trend. Low, high, higher low, higher high. Pada waktu itu baru kita ada satu trend. Siri pergerakan. Bukannya sini ada ni yang selalu banyak buat, dan saya sendiri dulu. Ni cerita tahun 2007 ni. Dulu. Naik je, turun balik, nampak dia break trend line, terus tunggu CRS masuk. Kan? Itu belum ada trend. At least anda tunggu this movement berlaku. Maksudnya, bila CRS berlaku di sini, bukan di sini. Tak kisahlah dia break trend line ke, dia break support, dia break resistance ke, dia turun balik, contoh. Ini adalah benda lazim yang banyak dibuat dan biasa dibuat ramai. Turun, okey, naik, break trend line, kan? Test trend line. Ni something yang lazim, dan kat sini pula ada support. Support dia belakang ni dia ambil, bukannya resistance sini. Tak kisah. Keluar CRS, confluence katanya, boleh masuk. Itu tak ada trend. Trend adalah structure. Low, high, higher low, dan higher high berlaku, baru ada trend. Masukkan dalam sistem anda. Itu benda paling asas. Trend adalah siri pergerakan dalam struktur, bukannya kumpulan candle. Tak. Ini semua kumpulan candle. Kumpulan candle break lagi, baru ada trend. Okey? Fahamkan yang amat asas ni. Masalahnya benda ni. Inilah masalah besar. Jadi saya nak sentuh benda ni dulu sebab terlalu ramai yang buat benda tu. Terlalu ramai.
fahamkan bahawa satu trend adalah siri, bukannya satu batang candle. Kalau tak, anda akan bimbang trade setiap candle naik, setiap candle turun. Aduh, payah trade macam tu. Okey? Itu yang pertama. Selagi dia tak buat, dia macam ni, ini adalah pergerakan sideways. Itu belum ada trend. Selagi dia tak break high kat sini, dia bergerak sini, dia bergerak dalam ni, itu adalah pergerakan sideways. Tak ada trend. No trend. Dia break high. Yes, kalau low kat sini tak break, low, high, higher, low. The moment dia break, then kita ada high. Okay? Persoalannya, adakah pullback di sini bila kita dah nampak trend? Is it tradable? Is it boleh di-trade ke tidak? Jadi untuk nak fahamkan benda ni, di situlah saya menggunakan pemetaan kaedah Elliott Wave. Sistem saya sebenarnya bukan Elliott Wave. Kalau anda faham, saya gunakan Elliott Wave untuk pemetaan kepada sequence correlation. Saya nak terangkan sistem saya, ia akan ambil masa yang panjang. Tetapi basic dia adalah, saya bahagikan dia kepada, ambil nota ni, tolong ambil nota ni. Jangan makan cekodok dulu, Pian. Okey, basic dia, inilah benda yang saya buat. Indices, kalau nak tahu macam mana the whole map dia, dan kita ada untuk pecahan dia lah. Semua-semua ni. Lepas tu kita ada yen pair. Saya mapping kepada sequence. Saya bukan map Elliott Wave. Saya gunakan Elliott Wave untuk tandakan the whole correlation. Baru sampai apa tu? Dan US dollar. Okey, apa yang saya buat adalah, sekiranya saya nampak sequence ataupun jumlah-jumlah lekuk itulah cekodok. Tanya Pian. Pian tengah makan cekodok. Okey. So basic dia, kalau saya nampak indexes dalam sequence ataupun structure yang motif, ambil ni iaitu dalam time frame, bukannya kepada time tu adalah yang fractal tadi kepada structure yang sama, di mana saya sedang lihat kepada daily punya move kan. Ini semua tengah motif 5, 9, 13, 17. Okey. Sekarang ni kita sedang menjangka dia menghabiskan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 8 dan kita ada incomplete. Kalau nak faham sistem saya, kita ada incomplete 100%. Dan kita jangkakan dia akan buat 9 untuk lengkapkan satu struktur motif. Faham? Sebab ini faham Kalau kita ada jangkaan untuk dia buat 9 dan kita sedang menjangkakan motif dan dia tak complete lagi, then kita akan lihat kepada yen pair, apa struktur dia. Sekiranya ini berlaku dan tak complete lagi ke atas, dan pada waktu itu kita nampak yen pair tengah buat ke bawah, ada incomplete ke bawah, dalam time yang sama, time frame yang sama, ataupun
translate kepada elliott wave, ni dah masuk terlalu advance, tapi samalah, tak kisah. Structure ini okay. Structure ini akan menggunakan pemetaan yang lebih sideway dalam elliott wave. Correction yang lebih sideway dalam elliott wave adalah yang berikut. Yang pertama, kita ada segitiga, triangle. 3, 3, 3, 3 dan 3. Okey. Yang kedua, kita akan ada W, X, Y ataupun W, X, Y, X dan Z. Okey. Boleh tak di sini melakukan struktur 5 wave? Boleh tak di sini melakukan struktur 5 wave? Dan nampak ada 5 wave kan? Maksudnya, bila indeks naik, yen pair boleh jatuh. But, pergerakan kejatuhan dia adalah dalam, sekiranya dia membuat 5 wave, sama ada 5 wave tu membentuk triangle, descending triangle, pergi cari apa benda tu, ataupun triple correction, ataupun dia semuanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 diagonal untuk reversal. Faham tak? Ini sistem saya. Apapun, sekiranya kita menjangka, sekiranya ini ke bawah, but most of the time, dan sekiranya ini berlaku, if this is happening, ini sedang berlaku dan indeks naik, ini jatuh ke bawah, maka pasaran bukanlah dipengaruhi oleh yen. Pasaran dipengaruhi oleh US dollar. Pada waktu tu anda akan nampak some sort of motif untuk US dollar. Anda akan nampak sama ada US dollar, dollar index akan buat 1, 2, 3, 4, 5, of 1, of A, or whatever yang membentuk motif. Itu pun yang kita nampak sekarang kan. Now, itu adalah sistem kita yang pertama. Korelasi kita yang pertama. Yang kedua, faham kan adakah US dollar ataupun yen? Cari benda tu je. Yang kedua, apabila kita everything is index. Tak tahu dia greedy ke apa ke, saya nampak lekuk dia je. It could be the start of a fractal, the start of a reversal untuk index. The start of reversal kita ada ni, ataupun kita dah hujung wave 1, ataupun kita the whole thing adalah wave 5. Oh, greedy stage. Kalau nak ambil dia wave 5 tu greedy stage lah. Okey. Wave 2 wave 2 pula. Yang 2 ni adalah apabila kita nampak pergerakan yang sama, kita jangkakan ada 9, ada incomplete sequence, dan kita nampak yen pair sedang naik ke atas juga mempunyai incomplete sequence. Pada waktu itu, dolar akan lebih sideway. Dolar sendiri. Ni lebih dalam. Ni lebih dalam ni. Ingat kita nak buat basic tadi, tapi tak ada orang baru. Ada orang baru lah ni. Tak tanya soalan. Tanya soalan. Kalau tak faham, tolong tanya. Tapi ramai yang tengok video balik kan. Kalau tengok video balik, okey.
Okey. Ini adalah untuk indices dan anda nampak untuk yen pair. Okey. Selagi anda nampak RSI dia membuat higher high. RSI sini membuat higher high. Kalau kedua-dua ni naik bersama, dollar pair akan naik. Tapi momentum dia lebih rendah berbanding dengan yen pair. Jangan, ada orang baru kan pening kepala. Apa benda Zul tanya, Zul cerita ni. Kalau dalam keadaan ni, kita adalah dalam negatif yen. Macam biasa semua tak tahu nak tanya. Dia, basic dia dolar ke yen? Dolar ke yen? Buyer market ataupun seller market. Lepas tu tengok kepada 53, itu je. Dia 53, 53. 53, 53. Selagi anda pegang 53, anda okey. Ada banyak lagi saya nak masukkan, tapi saya tak dapat nak masukkan lagi, pening. Fifi lama ikut pun pening kan. Tapi tengok balik, is all satu. Orang baru sudah cabut. Orang baru sudah cabut, kalau cabut kita masuk dalam-dalam. Okey. Dia konsep dia 5 dan 3. Itulah yang ada dalam Elliott Wave. Di mana kita melihat kepada benda yang berulang dalam pasaran, di mana satu pergerakan yang membawa kepada trend dibentuk oleh 5 wave, 5, dan satu pergerakan koreksi dibentuk oleh 3 wave. Okey. Benda-benda ni yang ada time tu. Benda-benda ni yang ada time. Benda-benda ni yang ada time. Kalau yang Fifi sebut tadi, anda tengok kat mana saya tarik Fibo. Tu yang faktor time. Okey. Beza dia, Elliott Wave dengan cycle teori yang lain adalah kepada benda ni. Tu yang beza dia. Dengan Gann, dengan Dow, iaitu kepada konsep fractal. Kepada Wyckoff, konsep fractal. Wyckoff kepada phases. Kepada Gann kepada time. Dow kepada structure. Jadi apa yang digunakan? Adakah Elliott ni satu yang paling bagus? Tak. Tak. Kalau tanya saya, tak. I won't bet my house on it. So apa yang saya nampak untuk Elliott ni adalah penggunaan dia. Sebab satu structure, saya bagi satu contoh. Kalau anda buka mana-mana chart, kita buka satu Chef JPY, kita buka satu chart. Okey. Kita buka paling besar dia. Okey, chart mana? Okey, katalah anda boleh tandakan ini sebagai A, B dan C. Anda boleh tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda boleh tandakan dia sebagai W, X, Y. Ada banyak cara nak tandakan dia kat situ. Ada banyak cara. Ini saja, bayangkan Chef JPY ni. Kalau setakat buat Elliott Wave. Tak dapat. Kalau anda cuma buat Elliott Wave, saya bagi tahu betul. Anda sesat banyak kali. Itu saya lah. Mungkin bukan anda semua. Saya belajar Elliott Wave tahun 1999, kalau nak tahu. Dan saya tinggalkan dia pada fasa awal dia. Sehinggalah saya menjumpai that korelasi. Sebab kalau kita lihat kepada pergerakan di pasaran, benda yang paling trending adalah kepada indeks. Indeks utama mempunyai pergerakan yang trending. Simple. Anda tengok kepada SPX, anda tengok DXY, anda tengok indeks. Indeks basically trend dia simple.
Anda buka kat weekly, dia trending. Tapi dekat time frame yang sama, bila kita buka kat weekly, kita dapati untuk currency bercelaru. Yen pair, dollar pair, lebih bercelaru. Jadi apa yang saya buat adalah, saya ambil korelasi. Sebab saya sedang mendalami faktor fundamental semasa saya menjumpai benda ni tahun 2009 saya mendalami benda ni. Dan apa yang saya jumpa adalah benda ni, bila kita nampak indeks, ini adalah general rule yang ramai kita tahu. General rule yang ramai kita tahu. Bila kita ada indeks sedang naik, secara lazimnya kita akan dapati secara one to one, yen akan jatuh ataupun pasangan yen akan naik. Betul? Betul Pian? Sebab indeks sentiasa naik. Kalau dia tak perform, dia keluarkan ganti dengan counter lain. Bila ni indeks tak pernah ada bear market tau. Kalau kita ambil indeks tak pernah menunjukkan bear market. Bear market tu bila diturun ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1. Itu bear market. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, A itu bukan bear market. Itu corrective market. Sejak bila indeks ada corrective market? Tak ada. Financial market is engineered in such a way that everything is showing the up market. Itu dia. Itu dia. Tunjuk pada saya mana indeks pernah ada bear market. Tak ada. Kita tak pernah ada masa Great Depression ke apa ke, tak pernah ada bear market. Untuk structure weekly dan super cycle, tak pernah ada. Mungkin dekat minute, dekat hourly ada. Tapi melengkapkan structure lebih besar sebagai korektif. Tak pernah ada indeks. Jadi kalau kita ambil dua correlation ni, banyak kali setiap orang ada lain. Ya, betul. Saya pun benda sama Kimi. Bila buat benda ni mula-mula, satu saya tinggalkan elliott wave. Bila saya buat elliott wave mula-mula, mengarut kan. Kejap, saya lukis lain, cikgu lukis lain. Cikgu tu tengok saya, awak punya bagus. Siapa cikgu? Saya ke dia. Dia ambil, dia gunakan. Okeylah, tak, saya okey. Lepas tu saya lukis lain, dia lukis lain, saya salah. Mana salahnya? Tak dapat nak cakap. So, tak tahu, tak dapat nak relate tau. So, saya tak nampak apa penggunaan dia. Lepas saya tinggalkan. Dan saya pergi kepada Wyckoff. Itu sebabnya saya tinggalkan elliott wave. Itu tahun 1999. Tak ada. Dia tak ada bear market velocity. Tak pernah ada. Indeks tak ada. Okey. Itu mekanisme market seperti Pian sebut tadi. Kalau stok tu tak perform, dia keluarkan. Stok pergi kosong, rugi, dia keluarkan. Nampak? Jadi mekanisme financial market kita nak tunjuk benda ke atas je. Bank pusat diwujudkan untuk optimizekan semua ni. Supaya tak terlalu panas, supaya tak terlalu sejuk, supaya everything is there untuk market naik. Market jatuh, tengok apa kerajaan buat, bagi bantuan. Kalau kita betul-betul ada, itu semua Keynes punya teori di mana kita ada tangan gaib lah kerajaan yang bantu. But there is another part of the teori dalam market di mana kita ada free market theory. Free market theory, everything dibiarkan. Kita ada market forces, supply dan demand. Of which we know it doesn't work that way. There is no laissez-faire. Everything is basically ada tangan gaib belakang dia. Kita boleh cerita pasal teori konspirasi siang dan malam. But to me, apa yang penting adalah
kita apa yang kita nampak. So, korelasi biasa ataupun biasa punya market adalah indeks naik, yen jatuh. Maksudnya, yen pair naik. Ini yang saya faham masa belajar fundamental. Tak, market korelasi tu saya yang buat sendiri. Market correlation, market dynamic tu saya yang buat. Elliott wave tu cuma teknik Elliott wave. Anda belajar Elliott wave, mana-mana itulah. Saya ada seorang dekat Kuching. Dia yang ajar Elliott wave dahulu. Tapi dia bukan ajar market dynamic. Market dynamic tu saya buat. Yes, QE apa semua Rusdi. Market dynamic dan semua ni saya yang buat. Okey. Jadi bila kita tengok benda ni dekat chart, bermakna indeks dan yen pair kalau dia adalah one to one sepatutnya berjalan serentak. Tak ada hak cipta, ambil je. Dia sepatutnya jalan serentak. Tapi apa yang kita jumpa? Apa yang kita jumpa adalah kita cuma tengok discorrelation yang sentiasa hold true. Di mana apabila indeks ke atas dengan momentum ataupun bila indeks sedang berada dalam struktur lanjutan. Bila kita ada indeks dalam struktur lanjutan, sama ada lanjutan dalam 1, 3 ataupun lanjutan dalam 5. Okey. Pada masa fasa lanjutan ataupun fasa wave 3, pada waktu itu korelasi di antara indeks dan yen hampir satu-satu. Masa itu, di mana masa indeks bergerak dengan momentum. Masa itu yang saya nampak, kalau indeks bergerak dengan momentum, wajib untuk yen pair bergerak dengan momentum ikut indeks. Ikut indeks. Itu tak ada dia itu dia. Tak ada cerita tak. Kalau semasa indeks bergerak dengan momentum. Dalam fraktal yang sama. Tetapi kalau indeks naik, ada masanya kita nampak yen pair jatuh. Jadi saya pun carilah apa sebab dia. Dan saya masukkanlah pelbagai ni, saya tengok dekat, dan akhirnya saya jumpa. Di mana saya jumpa pasal dollar index. Dollar index di situ. Dan saya cuba relatekan ke semuanya. Dan di situlah akhirnya jumpalah pasal market dynamic ni di antara indeks, yen dan dolar. Itu asas dia. So, kepada struktur. Struktur dalam pasaran basic dia adalah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah motif. Kita akan ceritakan benda ni lebih lanjut pada esok. Motif adalah apabila kita ada pergerakan yang membawa kepada trend. Sama ada trend ke atas ataupun trend ke bawah. Itu pergerakan motif. Dan dia dibahagikan kepada 3 jenis. Motif biasa. Yang kedua, motif dengan lanjutan. Dan yang ketiga adalah diagonal. Yang membawa kepada arah. Diagonal boleh berlaku kepada kepada depan ataupun yang di belakang, ending ataupun apa nama depan permulaan ataupun pengakhiran. Saya cuba nak guna bahasa Malaysia ni. Bila start bahasa Malaysia, English dah pula lupa dah. Okey, itu maksudnya sini adalah diagonal, sini adalah diagonal. Bukan. Elliott wave tak ada kena-mengena. Leading diagonal. Elliott wave saya jumpa market dynamic ni daripada bila saya belajar fundamental. Sunbi.
Elite wave cuma untuk peta. Elite wave tak penting pun. Elite wave tak ada pun. Cuma it so happen saya bagus untuk map elite wave. Itu je. Saya pandai buat elite wave lah. Tapi elite wave, saya boleh tandakan yang 5 ni sebagai korektif. A, B, C, W, X dan Y. Tak ada. Saya bagus untuk nak tengok elite wave. Tapi untuk guna elite wave, untuk pemetaan, untuk nak tahu sebelah kanan, itu yang masalah utama ramai menggunakan elite wave. Dan saya basically dah lupa pasal elite wave. Pada tahun 2008, 2009 masa saya buat pasal tu korek yang lama-lama. Supi dia aku dalam Facebook dia pergi semua pergilah. Tengok perfume, tengok bola. Itu je. Lain makan. Dia 3 je. Kalau Facebook saya 3 benda tu je Supi. Tapi adalah dalam lama-lama tu rajin lah saya tulis. Money follow the product. Yes. Duit tak akan break out selagi tak ada break out dekat produk. Price tak break out kat produk, duit tak break out. Simple. Produk dia adalah tu. Indeks. Instrumen pelaburan. Ataupun komoditi. Tanyalah waktu ni, tanya kan. Jangan senyap. Okey, itu motif. Yang kedua adalah kepada korektif. Korektif terbagi kepada 2 jenis. Sambil-sambil tu kita cover yang basic ni. Korektif terbagi kepada 2 jenis. Iaitu kepada simple. Simple adalah zigzag, triangle dan juga flat. Itu adalah simple. Dan kepada kompleks. Kompleks basically gabungan 2 ataupun 3 daripada yang ini untuk membentuk struktur yang disambung oleh satu konektor WXY. Maksudnya W tu adalah Z zigzag flat membentuk W. Lepas tu dia ada satu lagi correction. Lepas tu ada satu lagi correction. Asli. Tu pian tu. W, X, Y, X dan Z. Okey, itu adalah kompleks. Okey. Esok kita akan pergi kepada satu-satu benda ni. Jadi saya terangkan dulu apa yang simple dia lah. Okey. Daripada kesemua ni, fahamkan yang berikut. Dia 5-3 je sebenarnya. Everything is about 5 dan 3. Mana lagi saya nak tarik nota ni? Dah habis penuh dah kertas dia ni. Saya buat lain barulah. Okey. Basic dia adalah kepada konsep 5 dan 3. Pegang itu je. Lepas 5, 3. Lepas 3, 5. Lepas 5, 3. Itu je. Okey. 5, 3, 5. Dan setiap complete, kalau kita dalam satu struktur yang korektif, dia akan buat macam ni. 5, 3, 5, 1. Kalau dia start macam ni, dia akan start cycle baru. Tapi tak apa. Itu cerita matematik, tak apa. Jadi, satu cycle adalah 5, 3, 5. Dan dia akan buat 3 lepas tu. Tak kisah. Okey. Now, di sinilah bila anda nak faham mengenai elite wave ni adalah kepada benda ni. Ini je yang anda perlu faham dalam konsep yang besar. Bayangkan movement ini untuk satu macam ni. Katalah anda melihat kepada apa ni, Chef JPY. Okey, anda katakan bahawa oh ini adalah motif. Aku tengah tengok trending kan.
Macam mana nak start melukis elite wave ni kan? Anda pergi kepada satu time frame yang paling besar, anda dapatkan price structure dia. Apa bentuk-bentuk dia? Adakah dia membentuk 5 ataupun 3? Kalau dia memang jelas buat 5, itu adalah motif. Simple. Kalau dia buat 3, itu adalah korektif. Sama ada ABC ataupun WXY. Anda dapatkan 5 dan 3 ni dahulu. Buka yang time frame besar dia. Mungkin dia tengah buat 1, 2, 3 macam ni. Tak habis lagi. Tapi anda tarik Fibo. Sini lebih 1618. Oh, itu 535. Faham? Itu 53535. Itu motif. Kalau dia lebih 1618. Anda buka satu chart, anda tengok dia bentuk macam ni. Kecundang je rupa dia kan. Kalau nampak macam tu, tak nampak, anda tandakan dia sebagai ini dulu. A, ini tak, kalau ini tak buat low, ini B. Kalau dia macam ni, anda akan tandakan dia ke atas dahulu. Dia tak buat ke bawah. Anda tandakan ke atas dulu. The whole thing ini adalah 1, ini 2. Nampak? 1, 2. Anda akan jangkakan ini ke atas dahulu. Nampak tak? A, B, C. Contenglah macam mana pun. Itu elite wave. Anda buka yang paling besar, lepas tu anda ambil satu pendapat apa arah dia. Apa struktur dia. Struktur tu adalah bentuk-bentuk ni. Ini dia punya ini adalah dia punya cheat. Impulsif ke, korektif ke, ni bentuk-bentuk dia. Mana satu bentuk yang aku nampak dekat chart sekali? Aku nampak 5 ke, aku nampak 3, tak nampak ke? Kalau tak nampak, itu adalah korektif. Kalau nampak, itu adalah motif. Itu je. Benda yang trading ni senang nak nampak. Dia trend, ya, itu motif. Benda yang anda nampak dia dia berkecamuk, itu korektif. Sekejap saya pakai telinga dulu. Okey, tadi kita habis bateri dah cas telinga. Anda pilih mana satu, mana rupa chart dia. Adakah rupa dia macam motif ke, macam korektif ke, macam apa ke? Itu yang anda kena pilih. Tapi syarat dia anda kena dapatkan struktur yang lengkap. Ini adalah 3. Kalau tanya saya, ini adalah nampak seperti 3 pada waktu ni. Kalau kita jangkakan indeks ke atas lagi, Chef JPY anda lukis ke mana? Ni soalan saya. Kalau anda jangkakan indeks ke atas lagi, ini akan ke mana? Nota-nota ni ambil dekat Discord Asri. Saya tak dapat bagi seorang-seorang. Kalau kita jangka indeks ke atas, kita jangkakan ini pun akan ke atas. Kan? Jadi kalau kita jangkakan ini masih ke atas, struktur sini daripada bawah ni, kalau kita tengok kepada ini sahaja chart kita, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Itu je. Masalahnya orang yang buat elite wave, dia buat macam ni. Ni masalah besar. Ramai yang buat macam ni. Dia buka H1 sebab dia kata dia trade dekat H1. Dia lukis semua benda ni. Daripada chart yang dia zoom out, dia lukis semua ni. Sini saja sampai sini je. Apa cerita situ je? Tak dapat. Elite wave adalah satu multi time frame analysis daripada yang terbesar sekali. Chart yang paling besar dan paling komplit yang anda ada. Ambil dekat Discord. Discord punya link dekat saya punya Facebook. Pergi kat About Asri. Pergi kat About, ada dekat situ. Semua nota-nota dekat situ. Okey. Jadi anda kena ambil, sebab ini mungkin adalah A, B, C turun ke bawah. Sebab tu anda kena tengok daripada besar. Kalau kita katakan ini nak buat 4 kepada 5 yang besar, jadi 4 kepada 5 akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ini break dalam 5,
Itu satu. Jadi kita tahu dia ada dua. Jadi kalau di sini break turun balik 3 wave, anda boleh long. Itu contoh dia. Jangan pula long chef JPY, itu dah hujung kan. Anda tahu indeks nak turun ke bawah. Jadi anda tunggulah untuk dia correction ke bawah. Boleh? Thank you, thank you. Ada dua guys. Okey, kita akan masuk lebih dalam lagi benda-benda ni pada esok. Hari ini saya perkenalkan dahulu kepada market dynamic, kepada structure, dan bagi mereka yang pernah belajar Elliott Wave, rujuk balik apa yang anda pernah belajar. Apa yang saya cuba sampaikan kepada anda adalah yang lebih mendalam mengenai fractal dan penggunaan korelasi untuk anda memahami bagaimana anda memilih fractal, bagaimana anda melihat invalidation, sebab kaedah saya bukannya tahun 1930. Kita dah masuk tahun 2021 dan dengan advancement of indicators dan juga teknologi nowadays, kita boleh jadikan dia lebih objektif. Anda nak melukis pun anda ada sebab anda nak letakkan jangkaan kepada satu-satu structure. Bukannya cuma lukis satu, aku puas hati, itu Elliott Wave aku. Itu tak dapat. Fokus time frame kecil. Tak payah tegur, Kimi. Tak payah tegur. Sebab tak guna pun tegur. Tak dapat. Itu tandanya tak habis. Dia tak faham Elliott Wave. Jadi tak guna tegur. Sebab tak guna. Sebab dia mungkin belajar dekat mana-mana lah. Tapi kalau anda betul-betul belajar Elliott Wave, dia adalah multi time frame. Dia kena daripada besar turun kepada kecil. Tak dapat buat 5 minit, 15 minit, 1 hour sahaja. Itu mustahil. Sebab kena faham dia sedang melengkapkan kepada struktur mana. Kenapa saya duk kata Euro GBP kita tak trade? Cuba tengok. Ini contoh dia. Ini contoh dia. Sebab kita jangkakan bahawa Euro GBP di sini adalah struktur korektif. Nampak tak? Ini B. Apa tenet asas? Tak. Saya kena 2-3 tahun lagi data dia baru saya dapat buat. Data kripto tak cukup. Chart dia masih muda. Saya kena ambil data few years. Untuk correlation, dia tak dapat cuma less than 20 years data, tak cukup kan. Kita tak dapat katakan ini sedangkan kadang-kadang dia naik, kita katakan dia korelasi kepada gold. Ada masa gold naik dia jatuh. Kita katakan korelasi kepada kepada dolar kan, ataupun kepada indeks. So I need more data. Okey. Faham kenapa kita tak trade untuk Euro GBP? Sebab this whole structure adalah korektif. Biarpun berapa lama kita memang lukis dia ke bawah. Biarpun dia ada pullback. Kita akan trade dia bila kita mengikut balik motif di sini. Sebab A, B dan C. Tapi ini bukan trade dekat weekly. Ini structure weekly. Dan anda pergilah trade dekat H1 untuk long. Bila ini dah memulakan benda ni. Dah ada sequence dia kat sini nanti. Dan kita trade. Data dia tak cukup. Saya tak cukup data. Chart dia masih muda. Tapi boleh je. Kalau melabur tak kisah. Apa saya sebut? Asalkan anda jangan sell crypto. Sebab apa kita cari untuk ni? Anda tengok. Untuk GN.
kita cari untuk short. Because structure dia, kalau anda tengok di besar, adalah sini 5 wave. Sini 5 wave. Ini definitely 5 wave. 5, 3, kita jangkakan dekat sini 5. Dia 5-3, 5-3, 5-3, 5-3. Selagi dia remain bawah ni, anda ada incomplete sequence, anda short. Nampak? Dia 5-3, 5-3. Buyer, seller, buyer, seller, buyer, seller. Anda pegang benda tu, anda tak tersesat. Sebab, tapi dia tak dapat dibuat cuma saya lihat H1, saya lukis H1. Tak dapat. Dia kena daripada besar turun kepada kecil. Anda tak perlu lukis semua dekat weekly ni, anda nak penuhkan macam saya. Tak perlu. Anda dapatkan struktur besar dia. Struktur besar dia A, B dan C. Lepas tu anda lukis yang kat sini saja. Wassalam. Okey. Jadi hari ini kita lebih ringkas. InsyaAllah besok kita akan masuk lebih lanjut kepada motif struktur dan lusa kepada korektif. Petang nanti insyaAllah pada jam 7 dan 8 kita akan ada sesi analisa pasaran seperti biasa. Dan follow the bull show pada minggu ni, pada hari Rabu. InsyaAllah bersama saya sekali lagi pada jam 7 nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jam 7 nanti. Terima kasih semua. Labur Capital System, dagangkan sistem anda.